Tidak seperti biasa, pada hari itu Baginda Raja tiba-tiba teringin untuk menyamar menjadi rakyat biasa. Baginda ingin melihat sendiri kehidupan di luar istana tanpa diketahui sesiapapun, agar dapat bergerak dengan lebih bebas. Maka, Baginda pun keluar dari istana dengan memakai pakaian yang sangat sederhana, kelihatan seperti orang kebanyakan. Ketika tiba di sebuah perkampungan, Baginda melihat beberapa orang sedang berkumpul. Baginda pun menghampiri mereka. Rupa-rupanya, seorang ulama sedang menyampaikan ceramah tentang alam barzah. Tiba-tiba, seorang lelaki datang dan turut serta dalam perkumpulan itu. Dia terus mengajukan soalan kepada ulama tersebut. "Tuan ulama, kami pernah menyaksikan orang kafir meninggal dunia dan kami mengintip kuburnya. Tetapi, kami tidak pernah mendengar mereka menjerit kesakitan dan tidak pula melihat sebarang penyiksaan yang katanya sedang mereka alami. Jadi, bagaimana kami hendak mempercayai sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar?" Ulama itu terdiam sejenak, berpikir. Kemudian, beliau menjawab dengan tenang. Untuk mengetahui hal-hal gaib seperti itu, ia memerlukan panca indera yang lain, bukan panca indera zahir kita. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang tidur? Kadang-kadang dalam tidurnya, dia bermimpi dipatuk ular atau diganggu sesuatu yang menakutkan. Dia merasakan sakit dan takut yang amat sangat, sehingga menjerit dan berpeluh-peluh dahinya. Dia merasai semua itu sioliala, ianya benar-benar berlaku, sedangkan kamu yang duduk di sebelahnya, melihat dia sioliola tiada apa-apa yang terjadi. Padahal dalam dunianya, dia sedang dikelilingi ular. Jadi, jika hal mimpi yang remeh ini pun tidak mampu dilihat oleh mata kasar kamu, bagaimana pula kamu mengharapkan untuk melihat apa yang berlaku di alam barzah? Baginda Raja yang mendengar penjelasan itu sangat kagum. Beliau terus berada di situ untuk mendengar ceramah ulama tersebut. Kini, ulama itu menyambung ceramahnya tentang alam akhirat pula. Beliau menceritakan bahwa di syurga nanti, tersedia segala nikmat yang sangat disukai oleh nafsu, termasuklah pelbagai barangan yang indah. Salah satu daripadanya ialah mahkota yang luar biasa cantiknya. Tiada apa yang lebih indah daripada barangan di syurga kerana semuanya diciptakan daripada cahaya. Saking indahnya mahkota itu, nilainya jauh lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Baginda Raja semakin terpegun. Setelah ceramah selesai, beliau pun pulang semula ke istana dengan pikiran yang penuh dengan apa yang baru didengarinya. Setibanya di istana, Baginda sudah tidak sabar lagi. Baginda ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas. Maka, Abu Nawas pun dipanggil menghadap. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan takhta, Baginda terus bertitah. "Wahai Abu Nawas, aku ada satu permintaan. Aku mahu engkau sekarang juga pergi ke syurga dan bawakan untukku sebuah mahkota dari syurga yang dikatakan tercipta daripada cahaya itu. Adakah engkau sanggup, Abu Nawas?" Tanpa teragak-agak, Abu Nawas menjawab, "Sudah tentu sanggup, Tuanku yang mulia." Abu Nawas terus bersetuju dengan tugas yang mustahil itu. "Tetapi," sambung Abu Nawas, "Tuanku juga mestilah bersetuju dengan satu syarat yang akan Patik ajukan." "Sebutkan syaratmu itu," kata Baginda Raja. "Patik memohon agar Tuanku menyediakan pintunya terlebih dahulu, supaya Patik boleh memasukinya." "Pintu apa yang kau maksudkan?" tanya Baginda, masih belum faham. "Pintu alam akhirat, Tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apa itu?" tanya Baginda lagi. "Ingin tahu?" "Kiamat, wahai Tuanku yang mulia. Setiap alam mempunyai pintunya yang tersendiri. Pintu untuk masuk ke alam dunia ini ialah rahim, ibu kita. Pintu untuk masuk ke alam barzakh ialah kematian. Dan pintu untuk masuk ke alam akhirat pula ialah kiamat. Syurga itu letaknya di alam akhirat. Jadi, jika Tuanku masih berkeras mahu Patik mengambilkan sebuah mahkota dari syurga, maka dunia ini haruslah kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang begitu jelas dan logik, Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Baginda tidak mampu berkata apa-apa. Di tengah-tengah kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid itu, Abu Nawas bertanya lagi dengan sopan, "Jadi, masihkah Tuanku menginginkan mahkota dari syurga itu?" Baginda Raja langsung tidak menjawab. Beliau hanya diam membisu. Sesaat kemudian, Abu Nawas pun memohon diri untuk beredar, karena dia sudah tahu jawaban kepada soalannya. Kisah kebijaksanaan Abu Nawas sekali lagi tersebar ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk suka, kongsi dan langgan saluran kami untuk lebih banyak kisah menarik. Jumpa lagi.